Perpaduan adalah satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dalam sesebuah negara. Dan signifikannya, perpaduan antara kaum di Malaysia adalah kerana ia dapat membantu negara untuk mencapai wawasan dan kemajuan yang lebih baik. Oleh itu, mustahak untuk kita pelajari pentingnya perpaduan kaum di Malaysia untuk kemaslahatan bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 21 Ogos 2023 bersama saya Azizan Alam. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Kerajaan Negeri Selangor menafikan tuduhan tidak berasas segelintir pihak yang cuba memburukkan usaha pemutihan sekolah agama persendirian dalam matlamat meningkatkan kualiti dan taraf institusi pendidikan itu di negeri tersebut. Pengurusi Jawatankuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Negeri, Muhammad Zawawi Ahmad Mugini berkata, sebaliknya kerajaan negeri mengambil langkah sejak 2019 bagi membangunkan garis panduan pemutihan sekolah agama institusi tahfiz persendirian negeri Selangor melibatkan 416 buah sekolah. Dan beliau berkata usaha itu dilakukan berasaskan titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang gusar dengan peningkatan kejadian malang menimpa sekolah agama itu termasuk tragedi kebakaran yang meragut 23 nyawa dan mencederakan 5 murid pada 2018. Baik, penyebaran berita palsu yang dilihat semakin menjadi-jadi perlu dihentikan segera. Terutamanya berita yang melibatkan bantuan secara one-off. Kini tular pula di media sosial mengenai bantuan kewangan tambahan sebanyak RM500. Bagaimanapun, berita bertajuk bantuan kewangan tambahan RM500 secara one-off untuk semua rakyat Malaysia tersebut adalah palsu semata-mata. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan menafikan maklumat itu yang tular di media sosial. Dan kenyataan tersebut juga menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya serta sentiasa berwaspada terhadap pautan tanpa sumber yang sahih, di samping meminta orang ramai agar merujuk sumber rasmi Kementerian Kewangan untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan terkini. Juga tular satu berita palsu berkaitan seorang lelaki yang didakwa memuat naik satu hantaran berunsur perkauman di Facebook. Bagaimanapun, berdasarkan semakan dan penelitian pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, kandungan tersebut adalah kandungan lama pada tahun 2019 yang ditularkan semula. Kes tersebut juga telah disiasat oleh Polis Diraja Malaysia PDRM pada tahun yang sama. Justeru, orang ramai turut dinasihatkan untuk tidak membuat kenyataan berbau perkauman yang boleh menjejaskan ketenteraman awam ataupun menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Bantuan kewangan tambahan, bantuan allowance madani dan berbagai lagi berita bantuan kewangan palsu semakin aktif disebarkan. Dan baru-baru ini satu lagi berita palsu berkaitan bantuan kerajaan tular di media sosial, iaitu bantuan percuma kerajaan 2023 sehingga RM2,500. Dan untuk maklumat anda, ini adalah info palsu yang disebarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Dan Kementerian Kewangan dalam satu hantaran di Facebook kementerian itu turut menegaskan bahawa maklumat tersebut adalah palsu. Kementerian itu juga turut menasihatkan orang ramai agar berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita seperti ini di media sosial. Sentiasa layari portal dan ikuti saluran media sosial rasmi Kementerian Kewangan untuk mendapatkan maklumat terkini dan juga sahih. Baik, Jabatan Pendaftaran Negara JPN baru-baru ini menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya 54,000 warga Cina dalam proses diberikan kewarganegaraan untuk menjadi pengundi DAP. JPN dalam satu kenyataan berkata petikan yang ditular itu telah dimanipulasi dari sebahagian kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution semasa sidang akhbar pada 9 Januari lepas sempena lawatan kerja rasmi beliau
beliau ke JPN. Dan menurut JPN, inti parti kenyataan Datuk Seri Saifuddin Nasution ketika itu adalah memaklumkan komitmen beliau sebagai Menteri Dalam Negeri yang baru dilantik untuk membuat keputusan lulus atau gagal terhadap permohonan kewarganegaraan yang telah tertunggak sekian lama. Dan menurut JPN lagi, jumlah 54,000 permohonan yang disebut merujuk kepada jumlah permohonan dari 2017 hingga 2022 meliputi pelbagai permohonan di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan. Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan orang ramai agar berwaspada terhadap cubaan skamer untuk mengambil alih akaun Telegram dengan menjemput pengguna menyertai saluran Telegram tidak wujud yang kononnya memberikan maklumat lanjut tentang bantuan-bantuan daripada kerajaan. Dan antara contoh nama saluran yang dikesan adalah Bantuan Kerajaan Malaysia, Bantuan Kewangan Malaysia dan Senarai Bantuan Kerajaan 2023. Pengguna yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang bantuan-bantuan tersebut akan diminta untuk melayari pautan yang membawa ke laman sesawang palsu menyerupai laman Telegram. Melalui pautan tersebut, pengguna kemudian diminta untuk memasukkan nombor telefon sebelum mengisi kod pengesahan yang diterima dari pihak Telegram. Baik, selain dari suplemen tambahan, terdapat ubat-ubatan bukan klinikal yang turut diambil oleh orang ramai sebagai usaha penjagaan kesihatan atau sebagai alternatif selain rawatan di hospital. Dan persoalannya, benarkah penggunaan ubat tersebut selamat dan tidak memberikan kesan sampingan terhadap pengguna? Dan baru-baru ini juga tular satu dakwaan bahawa terdapat produk stokin kesihatan yang mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Malah turut tertera satu gambar yang menampilkan pendakwah terkenal Abid Liu yang memegang stokin itu, seolah-olah mempromosikan produk tersebut. KKM bagaimanapun mengesahkan pihaknya tidak pernah memperakui produk berkenaan serta gambar tular Abid Liu memegang stokin tersebut sebenarnya telah disunting dari gambar asal. Dan seterusnya, video tular yang memaparkan dua pekerja asing dipukul pengawal keselamatan menggunakan syota bukan berpunca dari isu gaji, tetapi ditangkap menghantar video lucah kepada seorang wanita tempatan. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintenden Muhammad Suhaimi Ishak berkata, kejadian tersebut berlaku di sebuah syarikat di Pasir Gudang pada jam 3 petang 6 November 2022. Dan jelas beliau, semakan polis bagaimanapun mendapati tiada sebarang laporan dibuat berkaitan kejadian itu. Dan ujarnya lagi, menerusi siasatan yang dijalankan, mangsa merupakan dua lelaki warga asing berumur 31 dan 40 tahun. Manakala dua pengawal keselamatan di syarikat itu pula telah melarikan diri setelah menyedari bahawa video kejadian menjadi tular. Menurut Muhammad Suhaimi, kedua-dua mangsa tidak tampil membuat laporan polis sehingga kini dan telah pulang ke negara asal setelah dibuang kerja. Baik, pernahkah anda menerima email yang tidak diundang atau mencurigakan? Berwaspadalah kerana anda berisiko menjadi mangsa phishing. Polis Diraja Malaysia PDRM memberi amaran kepada pengguna berkaitan satu email yang sering diterima sejak akhir-akhir ini. Dan untuk makluman, email tersebut adalah email phishing yang akan meminta penerima menekan pautan yang ada pada kandungan email berkenaan dan segera hubungi pihak yang terlibat sekiranya terdapat keraguan sebelum menjalankan apa-apa transaksi kewangan. Baik, berikut pula berkaitan jenayah penipuan pekerjaan dalam talian. Sebagai langkah berjaga-jaga, berikut adalah tips bagi mengelakkan diri anda dari menjadi mangsa seterusnya. Yang pertama, semak di laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut tentang pekerjaan yang ditawarkan. Kedua, jangan mudah percaya pada tawaran dalam talian, terutamanya yang meminta anda berurusan di aplikasi WhatsApp. Manakala tips yang terakhir adalah berhati-hati sekiranya tawaran tersebut
tersebut meminta anda menggunakan telefon untuk bekerja serta tidak memerlukan pengalaman. Antara lain adalah penggunaan ayat-ayat template seperti menawarkan gaji RM200 sehari serta menggunakan nama-nama syarikat tertentu untuk memperdaya mangsa. Ingat, jangan mudah percaya kepada tawaran yang too good to be true. Baik, perpaduan amatlah penting dalam membentuk sesebuah negara maju dan tanpa perpaduan amat mustahil kemajuan dan kesejahteraan hidup rakyat boleh dicapai. Ayuh kita dekati kedamaian, jauhi persengketaan, elakkan mengulas isu sensitif di media sosial bagi memelihara keharmonian masyarakat dan juga negara. Laporkan sebarang insiden dan kandungan di media sosial yang menyentuh isu 3R kepada pihak MCMC dengan menghubungi talian 016-220-6262 atau anda boleh emailkan kepada media sosial @mcmc.gov.my. Baik, ada apa dengan cinta? Jangan terpedaya dengan kata-kata manis yang berbisa. Biar buta cinta, jangan buta scam. Dan bagaimana anda dapat kenali ciri-ciri love scam? Jom kita saksikan video ini. Siapa ni? Boleh tahan. Handsome ni. 3 days later. Hari tu cerita je have. Ni tapi nak pinjam duit pula. Apa kata aku test dulu dia ni? Entah betul ke tak. Jap kata pilot ni tiba-tiba pula kata kerja doktor kat Dubai. Apa benda dia ni? Kata kaya tapi minta duit. Cannot meet, right? But takkan video call saya cannot? Like just a video call because I just want to see how you look. Dia letak Shy konon. Syaitan adalah. Dah agak dah. Semua tanda-tanda ni kalau ada memang confirm scammer. Selamat tinggal Ahmed Scammerudin. Korang jaga-jaga ya. Jangan cepat percaya orang yang korang tak kenal. Tak kisahlah handsome macam opa ke, cantik macam bidadari ke. Hati-hati ya. Jangan sampai jadi mangsa love scam. Biar cinta tu buta. Tapi jangan buta scam. Kalau nak tahu taktik scamming terkini, follow kami di Facebook. Amara Scam Soal Sekat Sebab. Baik, jika anda tertipu dan menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank anda atau NSRC di talian 997. Baik, pastikan sahih. Berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Mak ayah saya dulu ialah pejabat awam dan mak saya dulu pernah berkhidmat di Kementerian Penerangan. Jadi memang kalau waktu ataupun bila tiba Hari Kebangsaan, memang suasana sama ada dekat rumah ataupun kami pun ada dibawalah ke Dataran Merdeka ataupun ke majlis-majlis seperti itu. Ada sambutan Hari Kebangsaan saya rasa di Dataran Merdeka. Dan saya ingat kami di bangunan Sultan Abdul Samad, ya, dan tiba-tiba datang ada seorang ni. Betul, yang saya ingat waktu tu mak saya kenalkan saya kepada dia dan orang tu ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa umur saya 8 ke 9 tahun. Itu antara yang memori yang paling meninggalkan kesan. Tapi memang kalau nak katakan suasana, ialah kalau masa kita kecil kita belum faham erti sebenar Hari Merdeka, ya, sambutan Hari Kebangsaan. Dia bila dah besar tu baru kita mula appreciate lah, mula faham makna, ya. Harapan saya tahun ini untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ialah kita dapat mengingatkan diri kita sendiri tentang erti dan makna satu, Hari Kebangsaan ataupun sambutan Hari Merdeka tu. Apakah
apakah ertinya merdeka? Kedua, apakah maksud kita membentuk persekutuan dalam yang kita sebut sebagai Malaysia? Apa nama itu asal, apa niat asal tu? Kenapa kita membentuk Malaysia? Saya harap bukan hanya kita menoleh ke belakang untuk melihat apa yang pernah berlaku, pencapaian-pencapaian kita sepanjang 6 dekad ini, tapi apa yang boleh kita rangka untuk 6 dekad ke depan? Apa yang boleh kita kerja bersama-sama untuk bukan hanya membangunkan negara tapi membangunkan rakyat itu sendiri, menyelesaikan masalah kita, sama ada itu adalah masalah yang kecil ke besar ke, tapi kita selesaikan bersama. Saya rasa kita lebih kuat bila kita bersama sebagai Malaysia. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Hari ini kita warga yang merdeka, yang Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih, dan selain di TV1 dan juga saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dengan syarian Mudah Berita RTM. Baik, kita teruskan dengan segmen Semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa umat Islam mempersiapkan diri dengan ilmu serta kefahaman Islam berlandaskan Al-Quran. Dan katanya umat Islam tidak sekadar menangkis serangan Islamofobia tetapi perlu bertindak dengan wajar tanpa sebarang penindasan dan kekerasan. I've reassured and continues to reiterate here in this country that whilst Islam is the religion of the Federation, and we make no apologies, they will continue to defend the faith, will continue to uphold the sanctity of the religion, and will continue to promote Islam and provide enough allocation and support for training, for understanding of Islam and implementing Islamic programs and Islamic reform. But at the same time, we make no apologies that this country, in the name of Ummat, that Ummatan Wasata, will protect the right of every single citizen. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang menyifatkan sebarang cadangan menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan yang berbeza merupakan salah satu daripada defisit sosial yang mampu menggugat perpaduan masyarakat. Dan jelasnya ia akan membantutkan usaha kerajaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terjamin. Dan katanya lagi, masyarakat disaran terus menyokong dan mendukung usaha kerajaan memandangkan masyarakat Malaysia menjadi penentu perpaduan sebenar negara ini. Beliau juga mahu agar semangat kerjasama, toleransi dan hubungan baik antara kerajaan persekutuan dan negeri ditangani secara berhemah. Terdahulu, Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Ahmad Fadli Syari mengeluarkan kenyataan bahawa 4 negeri di bawah pentadbiran PN mungkin menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan yang berbeza untuk memperingati di peringkat negeri. Baik, pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa disaran melibatkan diri dalam pemerkasaan komuniti dan pengurusan bencana tempatan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Wilson Ugak Kumbung berkata, ini bagi memastikan mereka terus menjadi insan bernilai tinggi yang mampu berbakti dan memberi sumbangan kepada negara. Telah diterap oleh dan diberi tanggungjawab yang lebih besar, iaitu menjadi agensi tonggak dalam inisiatif pengurusan pengurangan risiko bencana berasaskan komuniti dan sekaligus meningkatkan kembali keyakinan rakyat terhadap komitmen tinggi kerajaan dalam menangani kejadian bencana yang semakin mencabar dan kompleks.
Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR, pembersihan kawasan pantai terus giat dilaksanakan Jabatan Laut Malaysia JLM dalam usaha memelihara khazanah alam itu. Dan menurut Ketua Pengarah Laut Kapten Muhammad Halim Ahmad, Pantai Cermin Port Dickson dilihat signifikan untuk melaksanakan program itu disebabkan insiden tumpahan minyak yang berlaku 3 tahun lalu dan menjelaskan tanaman bakau di pantai tersebut. Kita nak bagi tahu kepada umum bahawa bukan saja minyak, banyak lagi benda lain yang ada boleh mencemarkan pantai kita. Jadi kita memupuklah kita punya masyarakat untuk memahami betapa pentingnya kita menjaga alam sekitar kita untuk memastikan hidupan di laut tu lebih penting. Seperti yang saya sebut tadi, belangkas, ini adalah spesies yang dikategorikan terancam. Spesies seperti belangkas, seperti ikan-ikan yang tertentu di sinilah. Percubaan penutupan jalan di Bandar Hilir Melaka berjalan lancar tanpa sebarang kesesakan. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, langkah itu mendapat sambutan pelancong dan pengusaha-pengusaha setempat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Melaka 2023 di Kompleks Sukan Masjid Tanah. Kebanyakannya pengusaha-pengusaha, ahli-ahli perdagangan sekali itu menyambut baik kerana mereka dapat membuka kedainya sampai larut malam. Kerana bila tak ada kereta, orang boleh berjalan ramai dan mereka boleh singgah membeli belah dan makan malam bersama dengan keluarga di kawasan-kawasan yang tumpuan pelancong yang cukup banyak dan ramai. Semalam moderate, aliran trafik boleh dibuat kajian daripada hasil percubaan pertama semalam. Nampaknya tidak begitu sesak kerana jalan lingkaran luar daripada kawasan bangunan merah itu dapat dikawal dengan baik. Isteri Allahyarham pemandu perkhidmatan e-hailing Syarifuddin Syari yang terlibat nahas pesawat di Elmina berharap ada pihak membantu keluarganya setelah hilang tempat bergantung. Suriana muda 43 tahun yang merupakan suri rumah berharap ada bantuan dari segi tempat berlindung serta pendidikan kepada anak-anak. Suriana berkata sebelum ini beliau dan arwah suaminya sedang dalam proses mencari rumah baru selepas rumah sewa yang didiami bakal dijual namun tidak sempat berikutan nahas yang berlaku. Jenazah Allahyarham Syarifuddin Syari, 51 tahun, selamat dikebumikan pukul 12.50 tengah hari semalam. Pengebumian dihadiri lebih 100 orang termasuk ahli keluarga dan rakan karib mereka. Baik, pastikan sahih. Berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini dengan segmen terakhir notifikasi. 200 sekolah agama di Selangor diarah tutup. Ya, sekali baca headline ini mesti terkejut. Pasal apa nak tutup sekolah agama? Ya, sebagai orang Selangor, saya rasa kita perlu semak fakta untuk tahu apa sebenarnya cerita di sebalik headline sensasi ini. Ingat tak kes kebakaran pusat tahfiz Darul Quran pada 2017 yang meragut 23 nyawa? Susulan kes tersebut, JAIS telah membangunkan garis panduan kemutihan sekolah agama institusi tahfiz Persendirian Negeri Selangor pada 1 Januari 2021 supaya keselamatan pelajar terpelihara. Tapi garis panduan ini tak terus dikuatkuasakan. JAIS beri masa 2 tahun untuk sekolah agama patuhi syarat yang disediakan. 2 tahun ini masa yang cukup lama. Jadi sepatutnya semua sekolah agama ini dah patuh peraturan tersebut demi keselamatan para pelajar mereka. Memang belajar agama itu bagus, ya, tapi pada masa yang sama, sekolah tersebut perlu selamat dan sesuai untuk anak-anak kita belajar. Kalau tak selamat dan tak sesuai, tak bolehlah nak beroperasi. Kita pun tak nak tragedi kebakaran Darul Quran berlaku di Selangor, kan? Ya, lepas tu ada pula yang buat cerita, kononnya 200 sekolah agama ini dah lulus bomba tapi disekat oleh PBT. Kalau macam tu, senaraikan sekali syarat PBT yang mereka gagal patuhi. Tunjukkan pada kita mana syarat yang diada-adakan semata-mata nak gagalkan permohonan sekolah agama. You all tahu tak, kebanyakan kaki tangan PBT di Selangor ini orang Melayu yang beragama Islam. Bila tuduh PBT sengaja sekat, maknanya
dituduh orang Melayu Islam kita yang sengaja blok permohonan sekolah agama. Mereka ni buat kerja ikut peraturan. Mana yang boleh mereka kata okey, mana yang langgar peraturan mereka kata tak okey, ya. Tak adanya kaki tangan PBT sengaja nak sekat permohonan sekolah agama. Kena ingat juga, penguatkuasaan garis panduan ini disokong oleh Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor yang dianggotai 478 sekolah agama persendirian. Kalau 478 institusi ini boleh ikut garis panduan yang disediakan, mengapa yang 200 lagi ini tak boleh? Dapatkan dulu fakta sepenuhnya, barulah boleh buat kesimpulan. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen notifikasi. Jangan lupa untuk ikuti Bicara Naratif dengan kupasan merealisasi Harimau Digital Asia. Dan jemputannya adalah Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro EUM, Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, dan juga Pengerusi Dewan Perdagangan Digital Malaysia, Dr. Chris Daniel Wong, malam ini pada jam 9 malam di TV1, dan anda juga boleh ikuti di saluran berita RTM juga menerusi myclick.rtm.gov.my. Baik, anak adalah segalanya buat ibu bapa, dan apa yang anak mahukan pasti dituruti ibu bapa, dan kawalan terhadap penggunaan gadget ini tidak akan menjadi sukar jika kita sebagai ibu bapa memaklumkan peraturan penggunaan gadget lebih awal kepada anak agar mereka faham sebelum menggunakannya. Dan ikuti kupasannya bersama dengan panel Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syukran di dalam Usrati Janati dengan tajuk Kecanduan Gadget pada malam ini jam 6 petang hanya di TV1. Baik, tinggal 9 hari sahaja lagi bagi kita menyambut Hari Kebangsaan bagi tahun 2023, dan sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun ini pada 31 Ogos jatuh pada hari Khamis bertempat di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya pada jam 7 pagi, dan seluruh rakyat Malaysia dijemput untuk hadir. Dan anda juga boleh layari www.merdeka360.my untuk mendapatkan maklumat lanjut. Jom kunjungi dan juga sertai Kotko Open Day Save the Date pada 9 hingga 10 September dari jam 9 pagi hingga 6 petang, dan lokasinya adalah di Pusat Keusahawanan Coklat Tanjung Piai, Pekan Nanas di Johor, dan juga pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini untuk mengenali koko dan coklat secara lebih dekat, dan juga pelbagai aktiviti menarik disediakan, antaranya adalah mini pameran, galeri dan kiosk promosi jualan produk koko. Juga ada free flow coklat fountain buffet. Baik, saudara, Kementerian Kesihatan Malaysia sering kongsikan tentang tips dan juga cara-cara untuk kesihatan yang lebih baik, dan antaranya apa yang dikongsikan di Instagram KKM, langkah pencegahan influenza. Dan apa yang anda boleh lakukan, dapatkan suntikan vaksin di klinik ataupun klinik swasta yang berdekatan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka sekiranya anda bergejala. Dan sekian saja daripada kami di Pastikan Sahih untuk hari ini. Temui esok pada jam 2.30 petang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.